Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai guys, kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. So, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita bahagian yang ketiga dalam bab yang kelima, rangkaian dalam teori graf. Okey, sebelum tu, sesiapa yang masih belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya. Okey, dan kita tengok apa yang akan kita belajar pada hari ini. Alright, jom. Okey guys, kita kembali semula ke bahagian yang ketiga untuk bab yang kelima, 3 dan 4, rangkaian graf, rangkaian dalam teori graf. Okey, hari ini kita akan masuk ke bahagian yang ke-6, mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Okey, apa yang dimasukkan dengan subgraf ini? Subgraf ialah sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Okey, maksudnya sama ada keseluruhan ataupun kita petik sebahagian saja tanpa mengubah bucu dan tepi. Yang kedua, pokok. Apa yang dimasukkan dengan pokok? Pokok ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, graf itu mestilah graf mudah tanpa ada kelong ataupun berbilang tepi. Okey. Yang kedua, semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, maksud dia tak boleh bercabang dua tepi, dia mesti ada satu bucu, satu tepi. Okey, bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak satu. Okey, katakan bilangan bucu diwakili dengan huruf N, maka bilangan tepi sama dengan N tolak satu. Okey, itu formula bagi bilangan tepi untuk pokok. Okey, contoh. Tentukan sama ada rajah 1 dan rajah 2 ialah subgraf bagi G. Okey, inilah graf G. Okey, inilah graf G. Dia suruh tentukan sama ada betul tak gambar rajah 1 dan 2 ni sebahagian daripada rajah graf G ni. Okey, tengok. Kita bandingkan. Okey, P dengan Q, bucu P dengan Q. P dengan Q ada juga. Dan tepinya I1, tepinya pun I1. Jadi dia sama ataupun sebahagian daripada graf G. So untuk graf yang pertama, jawapannya ialah ya. Okay. Dia maksudnya ialah subgraf. Okay, yang kedua. Okay, kita bandingkan P, Q, R. Okay, P, Q, R. Okay, bucu betul. Tengok tepi pula. P ke Q, I1. Q ke R, I3. Okay, P ke Q, I1. Q ke R, I3. Tetapi kat sini pula ada graf gelong. Okey, graf gelong di pucuk R. Dekat graf G tidak ada graf gelong. So, automatik yang kedua jawapannya ialah tidak. Okey, tidak. Sebab ada ni sebab dia ada graf gelong kat sini. Okey, mudah saja. Okay, yang kedua, contoh yang kedua. Kenal pasti sama ada pokok atau bukan pokok. Okey, nak tentukan sama ada pokok atau bukan pokok, kita boleh menggunakan rumus bilangan tepi N tolak 1. Okey, bilangan tepi, tepi sama dengan N tolak 1. N ni ialah bilangan bucu, I ialah tepi. So, kita kira berapa bilangan bucu kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. So, bilangan bucu ada 5. Okey, kemudian kita gunakan rumus ni. Bilangan tepi sama dengan N tolak 1. 5 tolak 1 sama dengan 4. Okey, betul tak tepi dalam gambar ada 4? 1, 2, 3, 4. Okey, jadi bermaksud bilangan bucu ada 5, bilangan tepi ada 4. Bila dia mematuhi rumus pada untuk pokok ni, bermaksud gambar rajah ni ialah gambar rajah pokok. Okey, gambar rajah pokok. Okey, yang kedua. Kita tengok bucunya ada berapa? Okey, bucunya 1, 2, 3, 4. Okey, 4. So, bilangan tepi, kalau tak guna rumus, kita kira. 1, 2, 3, 4. Pun ada 4. So, adakah dia mematuhi rumus pada pokok ni? Tak, sepatutnya
Sepatutnya bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1 sama dengan 3. So, jawapannya bukan pokok. Okey. Okey, contoh yang ketiga pula ialah lukis satu pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, bilangan bucu ada 4. Okey, so bila bucu ada 4, bilangan tepi mesti ada 3. Kenapa? Sebab bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, jadi ada 4 bucu. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 bucu. Kemudian kita sambungkan di antara bucu-bucu tersebut. Okey, kita sambungkan menggunakan pembaris. 1, 2, 3. Okey, very simple. Okey, yang kedua, tepi ada 5. Kalau tepi ada 5, bucu ada berapa? Okey, kita refer balik pada rumus yang diberi. Bilangan bucu sama dengan bilangan tepi sama dengan bucu tolak 1. So, kalau nak cari bilangan bucu sama dengan I tambah 1. So, 5 tambah 1 sama dengan 6. So, kita ada 6 bucu. So, kita lukiskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bucu ada 6. Okey. So, kita ambil pembaris, kita sambungkan je. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, so kita dah selesai mempelajari subgraf dan pokok. Okey, contoh yang keempat pula, lukiskan dua pokok berdasarkan graf di bawah. Okey, so ini ialah bukan gambar rajah pokok, ini ialah graf mudah yang biasa. So, kita nak lukiskan graf pokok, okey, kita kena ingat balik. So, bilangan tepi sama dengan bucu tolak 1. So, ada bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, bila bucu ada 5, tepi mesti ada 4. So, bucu sama dengan 5, tepi sama dengan 4. So, kita nak olah balik gambar ni supaya mengikut syarat bucu 5, tepi 4. So, kita boleh lukis. Okay, yang pertama, 1 bucu, 2, 3, 4, 5. Okay. Yang kedua pun sama, kita boleh lukis juga. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bentuk pokok yang pertama, saya cuma sambungkan. Macam ni saja mudah. Ada 4 bucu, ada 4 tepi. 1, 2, 3, 4. Okey, so sekarang mematuhi syarat bucu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, tepi ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Okey, yang kedua pula. Okey, ada 5 bucu juga. So, saya sambungkan bucu yang pertama kepada setiap bucu. 1, 2, 3, 4. So, ini pun sama mematuhi syarat. Bucu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tepi ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Okey, contoh yang kelima. Raja di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey, bila sebut nilai pemberat yang minimum, okey, kita kena cari nilai yang paling rendah lah. Okey, tetapi mesti mematuhi syarat pokok juga. So, pokok kira bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 bucu. So, tepi sepatutnya mesti ada 4. Kenapa? Tepi sama dengan bucu tolak 1 ialah 4. So, kita kena pilih 5 bucu, tetapi dia punya tepi mesti ada 4 antara dalam gambar ni. Antara tepi dalam gambar ni. Okey, semestinya kita takkan pilih nombor 40 ni. Okey, sebab 40 nilainya dah besar dan maksimum. So, kita ambil nilai yang rendah. Okay, 10, 12, 15. Okay. Dan
21. Okey, ini tertinggal. Ini 25. A, B ke D 25. So, kita ambil nilai yang paling rendah. Kita takkan pilih nilai pemberat yang paling besar. So, kita lukiskan balik gambar rajah pokok. E, A, B, C, D. Okey. Sambungkan garisan. Okey, dan kita letak pemberat dia 21, 10, 12 dan 15. Kita cek balik adakah gambar ni mematuhi syarat pokok. Ada 5 bucu, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 tepi, 1, 2, 3 dan 4. So, kita tengok berapa jumlah jarak ataupun jumlah nilai pemberat yang minimum. So, jumlah kita tambahkan semua pemberat yang ada kat gambar rajah pokok ni. 21 tambah 10 tambah 12 tambah 15. So, jawapannya, okay, tambahkan 21 tambah 10 tambah 12 tambah 15. Jawapannya ialah 58. Okey, dan yang terakhir sekali, mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Contoh, jadual di bawah menunjukkan 4 jenis warna pilihan. Tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okey, warna merah, Azwan Chin, biru, Rajan Aina, kuning, Chin dan Rajan, hijau, Chin dengan Mariam. Okey, so mula-mula kita nak tahu mana satu yang kita akan gunakan sebagai bucu ataupun bintik dan mana satu yang kita akan gunakan sebagai tepi. Okey, so kita akan pilih warna sebagai tepi, nama murid sebagai bucu. Okey, kenapa? Sebab nanti kita akan tengok nama-nama ni ada yang mempunyai ataupun ada yang dia ada, setiap bucu dia ada tepi yang menyambungkan di antara nama-nama murid ni. Okey, tengok. Okey, mula-mula Azwan. Okey, Azwan. Bucu yang pertama ialah Azwan. Okey, bucu yang kedua Chin. Okey, bucu yang ketiga ialah Rajan. Bucu yang keempat ialah Aina. Dan bucu yang kelima ialah Marina. Okey, sebab ada 5 orang saja, 5 nama, Azwan, Chin, Rajan, Aina dan Marina. Maria. Okey, Maria. Okey. So, tepi. Kita tengok tepi pula. Okey, tepi. Tengok Azwan dan Chin, dia warna merah. So, kita sambungkan tepi antara Azwan dan Chin tu di sini warna merah. Okey. Kemudian Rajan dan Aina. Okey, Rajan dan Aina di sini tersambungkan antara bucu Rajan dan Aina, tulis warna biru. Okey. Kemudian Chin dan Rajan. Okey, Chin dan Rajan sambungkan, tulis warna kuning. Okey, dan last sekali Chin dan Maria. Sambungkan bucu Chin dan Maria warna hijau. Okey, so kita dah siap jawapan untuk mewakili maklumat dalam bentuk rangkaian. Okey, so kita dah selesai mempelajari bab 5 rangkaian dalam teori graf. So kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.